Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, berbagi info dan kisah menarik. Terima kasih sebab dah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Okey, ni cerita daripada adik saya yang lain pula. Kita orang ni memang geng-geng asrama tau. Okey, dia cakap macam ni tau. Adalah seorang kawan dia ni. Dia daripada petang lagi, dia macam duk cakap seorang-seorang tau. Memang dah nampak pelik dah. Lepas tu malam tu dia terkena histeria. Dia macam tak sedarkan diri lah, macam dirasuk macam tu kan. Lepas tu dia terus pergi ke arah tingkap. Yang tingkap tu sebenarnya macam neko macam tu kan. Bila dekat sekolah saya rasa semuanya guna neko. Tak tahulah sekolah sekarang ni kok ada yang tingkap yang buka macam itu kan. Lepas dah melekat dekat cermin tu, dia suluh-suluh tangan macam ni tau, ikut neko tu. Lepas dia cakap, aku nak pergi sana. Aku nak pergi sana. Macam gitu. Dia tunjuk dekat arah satu pokok yang besar yang ada dekat kubur belakang asrama tu tau. Kan saya cakap, asrama kita orang ni satu blok asrama, blok A asrama tu, lepas tu ada kubur, lepas tu ada satu lagi asrama blok B macam tu kan. Dia tunjuk-tunjuk dekat satu pohon yang besar yang ada dekat kubur belakang asrama tu lah. Sebenarnya masa tu dia dah panjat dapur tingkap tu tau. Lepas tu dia berteriak-teriak nak pergi sana macam tu. Macam dia paksa diri dia ni keluar daripada cermin tu tau. Jadi nasib baik jugalah asrama ni dia guna neko tadi. Tak adalah dia boleh terjun keluar balkoni belakang tu. Kalau tak memang tak tahulah apa jadi Lepas tu dia orang ni panggil ustaz. Ustaz tu sebenarnya warden asrama. Jadi dialah yang tolong baca-bacakan, tolong ubatkan sampailah orang tu sedarkan diri. Dan sebenarnya ada berjangkit juga dengan orang lain. Tapi alhamdulillah boleh diatasi. Dan bila dah jadi macam gitu, lepas tu tanyalah apa jadi sebenarnya kan. Macam budak tu pun ceritalah. Rupa-rupanya kawan dia ni ada pergi main dekat kawasan kubur lama yang kat belakang asrama tu tau. Tak tahulah dia pergi main apa dekat sana dan main dekat area mana je. Sampaikan itulah, semua orang pun rasa akibat dia. Ingatkan dah settle sampai kat situ je tau. Tapi esoknya tu datang lagi geng-geng dia yang lain. Kali ni ramai gila tau tak. Serang sekaligus macam tu. Masa tu ramai gila yang kena histeria dekat surau tau. Dan katanya masa tu dia orang tengah tunggu isyak. Lepas maghrib tunggu isyak macam tu kan. Lepas tu lebih daripada 10 orang jugalah yang kena histeria masa tu. Okey, ada juga cerita daripada kawan-kawan saya ni. Ada seorang budak perempuan ni, dia duduk dekat hujung balkoni tu tau. Jadi dekat hujung balkoni tu dia duduk menangis sorang-sorang kat situ. Menangis. Lepas tu orang tanyalah dia, kenapa kan? Lepas tu dia cakap, aku nak pergi sana. Ada orang panggil aku ke sana. Macam gitu tau. Lepas tu dia nangis, beria tau dia nangis. Lepas tu budak-budak yang tanyalah, siapa yang panggil kau? Kau nak pergi mana macam tu? Dia asyik tunjuk kat bangunan yang baru dibuat dekat belakang sana tau. Dia cakap yang ada seorang perempuan tu duk panggil dia pergi sana tau. Nasib baik jugalah ada orang yang nampak dia dalam keadaan macam tu kan. Takutnya kalau dia nangis-nangis lepas tu dia jalan je pergi ke bangunan tu. Sebab bangunan tu memang kalau malam tak digunakan. Itu bangunan kelas yang paling belakang sekali. Sebenarnya kalau tanya guard dekat sekolah tu memang banyak gila lah cerita yang diorang ada. Saya pernah dengar cerita yang guard ni dia macam selalu didatangi oleh perempuan tau. Mungkin juga perempuan yang sama yang duk panggil-panggil tadi. Astagfirullahalazim. Lepas tu guard ni ada cerita yang semalam dia nampak ada seorang perempuan tu duduk main-main dekat area bangunan yang panggil-panggil tadi kan. Bangunan belakang tu. Dekat area bangunan tu. Lepas tu dekat area bangunan tu dia ada satu kolam. Bukan kolam tau. Dia macam apa macam ni. Kolam ikan macam gitu Tapi tak ada ikan. Kolam apa tu? Kolam perhiasan je lah Tapi ada airnya lah. Lepas tu dia cakap dia nampak perempuan tu tengah mandi-mandi dalam air tu tau. Jadi sebab mungkin selalu sangat benda-benda macam gitu berlaku, jadi benda tu pun jadi macam normal, macam biasa dah bagi pak guard ni tau. Dan sebenarnya masa tingkatan 2 tu saya pun pernah terkena juga dekat sekolah tu. Asalnya saya ada terambil benda. Saya tak nak cerita kat sini lah. Saya ambil apa secara detail, saya tak nak cerita. Benda tu bukan jenis batu permata ke ataupun batu yang jumpa-jumpa di jalan tau. Bukan. Ini ada benda orang lain. Orang lain tu related dengan saya lah macam tu. So, saya dah ambil benda tu. Sebab dia cakap macam ni. Cakap, ambil je lah kalau nak. Kalau tak ada dekat asrama, ambil je macam tu. Saya ambil lah kan. Dibenarkan tau. Dibenarkan saya ambil. Saya ambil. Lepas tu saya pergi ke asrama. Sampai asrama, saya simpanlah barang-barang saya semua kan. Lepas tu saya keluar. Keluar untuk ke mana Tapi time tu dekat area kelas-kelas macam tu lah. Keluar tu, dekat area kelas tu, tiba-tiba
saya macam mata saya ni macam hitam, macam tak nampak apa-apa tau. Macam nak hitam macam tu. Tapi saya tak rasa yang diri saya ni sakit. Kalau sakit, kita akan rasa macam darah yang dipump tu macam tak cukup darah macam tu. Macam nak bernafas tu tak boleh macam tu kan. Lepas tu kita akan pitam. Itu bukan macam gitu tau. Tapi saya akan nampak macam nak pitam, macam gelap macam tu. Lepas tu saya dengar bunyi dekat telinga saya ni berbisik-bisik macam tu. Tapi bunyi tu ya Allah, ramai gila yang cakap dengan saya. Serius ramai gila. Dia cakap macam-macam lah dengan. Lepas tu saya terdengar suara empunya barang tu tau. Saya terdengar suara empunya barang tu. Saya cakap, kenapa aku boleh dengar suara dia macam tu? Jadi saya masa tu dalam keadaan yang tak okey dan tak mungkin saya nak stay lagi dekat asrama tu. Saya perlu keluar daripada tempat tu macam tu. Jadi saya pun pergi cakap dengan Pak Gad, saya nak balik ke rumah mak saudara saya. Rumah mak saudara saya tu dekat je dengan sekolah tu. Dalam, kalau jalan kaki hari tu berapa, dah 15 minit tak? Macam tu. Tapi sebenarnya dekat je lah. So barang tu sebenarnya saya ambil daripada rumah mak saudara saya lah. Tapi bukan yang dia punya, okay? Saya balik, saya minta izin dengan Pak Gad tu. Okay, fine, cakap saya tak boleh ada kat sini sebab saya rasa nak demam. Saya tak sihat. Macam itulah saya cakap. Lepas tu Pak Gad tu okay, boleh pergi. Padahal hari tu baru kita orang masuk asrama tau. Sebab kalau asrama ni kan dia macam hari Khamis, kalau time boleh balik tu hari Khamis. Lepas tu hari Sabtu petang kita dah kena masuk dah. Macam tu lah. Lebih kurang mungkin lah hari tu Sabtu petang macam tu. Jadi saya cakap saya tak boleh ada kat sini. Saya tak sihat. Saya nak kena pergi balik rumah mak saudara saya macam tu. Lepas tu Pak Gad tu benarkan. Lepas benarkan tu saya balik kan. Saya berjalan tu, masa on the way berjalan tu, macam keadaan saya tu macam dah makin pulih dah. Makin okey macam tu. Tak ada dah dengar tak tahulah dia bercakap apa tahu dekat telinga. Tapi macam dengar bunyi bising sangat. Saya rasa kalau saya masih lagi stay kat sana memang saya akan pitam. Seriously, saya akan pitam. Dan sebenarnya memang saya tak pernah pitam pun sebelum ni. Adik saya pernah. Dan kita orang selalu gelak-gelakkan dia sebab perhimpunan hari Ahad, lepas tu dia pergi pitam. Dan lelaki pula tu. So memang kita orang selalu gelakkan dia lah. Saya rasa kalau saya pitam macam tu, memang saya lah pula jadi bahan gelaknya. Lepas dah balik ke rumah mak saudara saya tu, jadi mak saudara saya pun tanya, kenapa datang sini balik macam tu kan? Lepas tu dia cakap lah, tak tahulah, tak boleh lah duduk situ. Rasa macam, saya cerita lah keadaan saya kan, saya macam hitam semua, macam gelap je. Lepas tu bunyi bising-bising dekat telinga ni. Lepas tu bunyi suara ni, suara insan berkenaan, macam tu. Lepas tu mak saudara saya cakap, oh, kau dah ambil barang dia ke? Barang apa-apa ke? Lepas tu cakap, ada. Sebab dia cakap, boleh je kalau nak ambil. Lepas tu, dah, kau hantar balik barang dia tadi. Lepas tu, esoknya tu saya pergi sekolah. Saya ambil barang tu, saya terus pergi hantar balik. Bahaya tau, bahaya. Tapi mungkin juga sebab saya dah terambil barang dia tadi. Lepas tu, saya masuk ke kandang harimau pula tau. Yang mana kawasan situ memang dah ready, dah bersedia untuk menerima mana-mana energi negatif macam tu kan. Jadi kalau ada je benda yang negatif, mungkin juga penjaga sana atau mungkin yang attract dengan energi yang negatif yang saya bawa tu. So dia seranglah saya macam gitu. Mungkinlah semua tu mungkin berlaku. Jadi kat situ jadi pengajaran juga lah kat saya. Jadi memang daripada situ saya dah tak ambil dah barang-barang orang macam tu. Saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Dan sorry sangat kalau ada environment yang dengan motor ke apa ke. Sorry sangat sebab saya terpaksa rakam video ni pada sebelah petang. Korang tahulah saya ni penakut kan. So guys, saya dah cerita dan korang pun dah dengar. Dan minta maaf sangat kalau saya ada menyentuh sensitiviti sesetengah individu. Sampai di sini dulu untuk video kali ni. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, komen, share dan juga subscribe. Okay? Jangan lupa tekan lonceng juga supaya korang tak ketinggalan video saya yang akan datang. Okay? Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.